aman dari. Langsung bukan aku nengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Saya setting dulu. Okey, boleh minta seorang tolong bantu saya tak untuk jadi co-host untuk apa ni? Add member-member lain-lain. Okey. Saya lantik Tuan Hafiz lah saya make co-host. Okey. Okey, dah. Okay, nanti Tuan Hafiz tolong tolong add rakan-rakan. Okey, selamat datang semua. Macam saya punya webcam ni rendah sangat. Okey, tinggi sikit. Okey, kita start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk kita sama-sama berdiskusi satu topik yang saya rasa agak basic tapi dia agak penting lah actually untuk kita as a traders lah kan, untuk bermula macam mana kita nak start perjalanan sebagai seorang traders di pasaran bursa. Okay. Topik pada malam ni seperti mana yang saya dah, kalau dekat Facebook tu tuan puan boleh tengok dekat tajuk tu kan, topik pada malam ni iaitu dalam siri diskusi ilmu saham, topik yang ke-19, tools dan peralatan penting untuk kita trade saham. Okay. So actually malam ni tak ada PowerPoint sangat pun sebenarnya sebab tak ada apa sangat yang saya nak conteng-conteng. Cuma saya buka je lah kok ada nak tambah ke apa-apa kan. Okay. So saya share screen dulu, at least tuan-puan boleh tengok. Sebelum kita teruskan sesi pada malam ini, suara okey tak? Baru nak tanya. Suara okey tak? Boleh dengar tak suara? Dengan apa ni? Suara dengan gambar. Kalau boleh nampak boleh komen sikit. Okey, okey. Okey, cantik. Okey, suara cantik. Okey. Alhamdulillah, suara okey. Rakan-rakan dekat Facebook okey? Suara boleh dengar? Gambar okey? Boleh nampak? Tapi kalau Facebook ni macam biasalah, dia delay sikit. Dia delay 20 second. So kalau saya cakap sekarang, 20 second akan datang, barulah dekat Facebook baru boleh dengar. Dia lambat sikit. Even pakai yang apa ni, Zoom yang Pro pun sama juga. Dia memang delay tu sebab processing. Okey, Tuan Fadli cakap okey. Malam ni tak ramai sangat. Okay, sebab topik tak menarik. Okey, kalau tuan-puan boleh tengok dekat paparan, dekat skrin, topik yang ke-19 dah. Okey, kita dah masuk topik yang ke-19 dah. Alhamdulillah kan. Walaupun perlahan-lahan kita kayuh seminggu sekali. So dah sampai dah topik yang ke-19. Okey, next week topik yang ke-20 ada 10 minggu saja lagi kita dah habis dah. Kita punya siri diskusi ilmu saham. So nanti dah habis siri diskusi ilmu saham ni, mungkin yang akan datang lepas ni saya akan buat mungkin topik-topik lain lah kan, topik-topik apa-apa yang penting lah untuk kita discuss lah, ataupun mungkin kita boleh fokus kepada diskusi counter-counter je lah kan, tengok chart, tengok apa ni dia punya berkenaan dengan company kan, tengok apa dia punya fundamental sikit-sikit, berkenaan dengan dia punya financial dan sebagainya, macam tu lah kan lebih kurang. Okay. So tajuk pada malam ni dia basic. Okay, tajuk pada malam ni very basic. Tools dan peralatan penting untuk trade dengan berkesan.
Tapi as a traders kan, sebagai seorang traders dan boleh dikatakan as a full time traders lah kan. So apakah sebenarnya benda ataupun tools ataupun peralatan yang penting yang kita kena ada kan, especially kalau sekiranya tuan-puan memang ada niat ataupun ada keinginan atau keazaman kan untuk jadi seorang traders. Nak cakap hardcore pun mungkin jugalah kan, tapi nak jadi seorang yang boleh menjana pendapatan ke ataupun buat profit ke sebagainya melalui trading, apakah tools ni peralatan lah kan, peralatan dia perlukan untuk tuan-puan dapat trade dengan selesa. Okay? So secara basicnya kan, sebelum kita pergi kepada saya punya slide ni, saya kalau saya punya style ni lain sikit. So kalau normally kalau tuan-puan tengok mana-mana presentation, kita dah sediakan siap-siap kan PowerPoint, sudah ada dah semua sekali kat dalam tu. Tapi saya lebih suka kita tulis on spot. Apa yang kita discuss, itu yang kita tulis dan kita discuss based on apa yang kita dah tulis. Itu lebih menarik sebenarnya bagi saya lah kan. Sebab dia lebih melibatkan aktiviti. So ada lukis-lukis, ada tulis-tulis. Itu sebenarnya kurang sikit lah, boring kan berbanding dengan cakap je kan. Okay. So secara umumnya kita boleh bahagikan sebelum saya masuk topik, saya kena pusing dulu cerita. Pernah tak tuan-puan tengok dokumentari berkenaan dengan safari dekat Afrika? Dia kan safari dekat Afrika tu kan, dia ada hutan safari kan. Betul hutan safari. Hutan yang tak ada pokok sangat, tapi dia ada lebih kepada padang yang luas kan. Padang yang luas, lepas tu adalah pokok-pokok, ada haiwan-haiwan macam tu. Dan dekat safari ni dia ada pelbagai jenis haiwan-haiwan liar lah kan. Haiwan liar, singa, monyet kan, babun, chimpanzee, hyena, apa lagi, seladang, apa-apalah kan yang melibatkan haiwan-haiwan liar lah. Tapi tak adalah nak cerita pasal haiwan tu. Satu yang paling menarik, saya ada tengok satu dokumentari berkenaan dengan haiwan ni. Dia kaji tentang monyet. Okay? Dia kaji tentang monyet. So monyet ni, melalui kajian dokumentari yang dia buat ni, monyet ni dia bukan monyet sahajalah sebenarnya, haiwan-haiwan yang lain pun sama juga sebenarnya, tapi dia fokus dekat monyet tu. Monyet ni sebenarnya untuk kalau dia nak makan semut, okay, dia tahu semut tu, sarang semut tu kan dalam tanah, okay? Dan kalau dia nak makan semut, dia tak boleh just cucuk jari dia masuk dalam lubang semut tu dan semut keluar baru dia makan. Sebab kalau dia nak makan semut tu dalam kuantiti yang banyak, dia kena korek sarang semut tu masuk ke dalam tanah dah buka kan, gali lah kan maksudnya. Tapi apa yang menariknya monyet ni, dia pandai, dia cari ranting kayu yang betul-betul ngam-ngam masuk lubang sarang semut tu. Dia cucuk ranting kayu tu kat dalam sarang semut tu kan, dia kacau-kacau. Apabila semut tu dah mula gigit ranting kayu tu beramai-ramai, okay, dia tarik and then dia makanlah semut-semut tu yang lekat di ranting kayu tu. Anak-anai, okay, anak-anai kan dia ada askar-askar dia kan, yang gigit-gigit tu kan. So dia buat macam tu. So kesimpulannya adalah even haiwan sekalipun, dia ada satu ability ataupun kebolehan untuk menggunakan tools ataupun peralatan lah kan. Saya tulis kat sini lah, tools, peralatan. So kenapa haiwan tu terfikir untuk menggunakan ranting kayu tu untuk cari semut ataupun anak-anak dalam lubang dia tu? Sebab dia memudahkan dia untuk makan. Okay? Membantu memudahkan dia untuk makan. Jadi satu lagi, saya ada tertengok juga dokumentari tentang memerang, beaver kan kita panggil kan, memerang. So memerang ni dia makan kadang dia makan shell yang haiwan-haiwan laut tu yang duduk dalam sungai dan duduk dalam laut kan, yang ada cengkerang yang keras. Okay? Kalau dia gigit pakai gigi dia memang tak pecah sebab keras kan. Tapi apa yang bagus ni,
dia pandai menggunakan batu. Dia memerang ni kan, dia ambil batu, dia hentakkan cengkerang tu sampai pecah, and then dia makan. Isi siput ke apa kita panggil cengkerang lah, shell lah kan. Dia bila cengkerang tu dah pecah, dia ambil dan dia makan. So that's mean even memerang pun ada ability untuk menggunakan tools. Okay. Yang satu lagi yang saya tengok yang tentang dokumentari yang monyet tu juga, dia ada satu buah ni memang kulit dia keras. Okay, memang kulit dia keras. Kalau dia gigit, memang dia tak dapat nak gigit. So apa yang monyet ni buat, dia ambil batu juga, batu tu agak besar, dia hempas dekat buah tu dan buah tu pecah, and then dia makan isi dia. Macam tu. So ability tu memang dah ada secara instinctly. Okay, secara macam mana nak cakap, memang dah embedded dalam dia punya DNA lah kot kan, macam tu kan. So that's why dia boleh terfikir untuk menggunakan peralatan-peralatan yang ada macam tu. Okay, so apa yang saya nak cerita sebenarnya bukanlah pasal haiwan-haiwan tu semua kan. Apa yang saya nak cerita adalah as a traders, okay, sebagai seorang traders, kalau lah sekiranya tuan-puan nak jadi seorang traders lah. Kalau nak jadi investor tu lain cerita. Investor tak perlu banyak tools, tapi perlu banyak kajian jugalah, sama lah kan. Let's say lah kita tulis kat sini, kita nak jadi seorang traders. Okay, traders ni dia kerja dia adalah berdagang, okay, jual beli saham. Okay, so berdagang jual beli saham ni dalam tempoh masa yang nak cakap singkat tu tak juga, tempoh masa kurang dari setahun dah. Okay, kurang dari setahun. Kalau lebih setahun dah dikira sebagai investor kan. So kalau kurang daripada setahun, kita masih lagi boleh klasifikasikan sebagai traders. So sebelum ni pun saya ada cerita kan yang berkenaan dengan klasifikasi kan. Intraday macam mana, scalper macam mana, short term swing, medium term swing, long term swing, investor lah. Kalau investor dia mesti kena lebih daripada setahun. Tapi ramai yang jadi incidentally investor, maksudnya kan nak masuk untuk intraday, sepatutnya kalau tak jadi cut loss hari yang sama, tapi disebabkan saya nak cut loss mungkin dalam 200-300 ataupun 400-500, tiba-tiba terjadilah investor. Okay, terjadilah investor hold sampai setahun 2 tahun macam itulah. Itu berdasarkan pengalaman lah juga kan. Sebab as a traders ni, makin lama kita berada dalam pasaran, makin banyak yang kita belajar. Okay, so kalau tuan-puan nak jadi seorang traders, apakah tools ataupun peralatan yang utama sekali yang tuan-puan perlu ada? So secara umumnya saya boleh letak, dia ada 2 bahagian. Okay, dia ada 2 bahagian. Pertama sekali kita boleh letak lebih kepada hardware lah kan, lebih kepada hardware lah, benda yang perlukan fizikal. Okay, and then satu lagi kita perlukan benda yang lebih kepada perisian ataupun software. Okay, sebelum dia jadi tak kemas, pasang dulu dia punya anak panah dia, bagi dia cantik sikit. Macam tu lebih kurang. Okay, so kalau dari segi hardware, sebelum itu yang paling penting selain daripada kedua ini sebenarnya adalah, yang lagi penting daripada hardware dengan software adalah modal. Okay, modal. Kalau sekiranya tak ada modal, tak ada cerita lah. Okay, nak trade apa kan kalau tak ada modal. Especially kalau sekiranya tuan-puan nak trade menggunakan cash account. Kalau dia ada 2 tau. Kalau M+, mungkin saya boleh share sikit lah sebab disebabkan saya ni remiser M+, so saya kena share lah M+ punya kan. Sekejap okay, saya share sikit. Mungkin ada yang tak tahu kan. That's why saya boleh share lah. Okay, so M+ ni dia ada 3 jenis account. Pertama sekali cash upfront account ataupun kita panggil silver plus, M+ silver. Okay, M+ silver. Yang kedua M+ gold. Dan yang ketiga M+ T+7 account. Yang ni normally orang tak apply lah sebab charges dia agak mahal. Okay, charges dia agak mahal. Tapi kalau sekiranya tuan-puan memang dah multi-millionaire,
Charges yang sebanyak ni tak kisah sangat sebenarnya. Okay. Normally kalau sekarang kan kita pakai M+ yang online punya registration kan. Untuk peringkat awal ni yang M+ punya online web registration, dia hanya buka untuk apply cash upfront account sahaja. Okay, untuk M+ silver sahaja. Kalau sekiranya tuan-puan nak pakai margin, tuan-puan kena kena apply untuk M+ gold account. Tapi gold account ni dia belum ada untuk web application. So kena isi borang lah macam biasa. Isi borang fizikal apa semua, bagi IC dengan bank statement je. Okay, IC dengan bank statement untuk M+ gold account. Cuma charge dia beza lah. Okay, charge dia beza. Yang gold account boleh guna margin sebanyak 100% ataupun 200%. Okay, 100% ataupun 200%. Maksud dia kalau guna margin, let's say kita ada modal 10,000, kalau kita gunakan margin 100% ataupun 2 kali ganda, kita akan dapat trade dengan nilai modal 2 kali ganda sebanyak 20,000. Kalau 200%, 20,000 tambah lagi 10,000 akan jadi 30,000. Okey. Cumanya kalau loss, banyaklah nak kena membayarnya. Macam tu je lah kan. And then kena abate kepada rules T0, T1, T2 and T3. T2 for selling. Pick up. T2 pick up, T3 for selling. Macam tu. Ke saya terbalik? Kalau saya terbalik, mohon perbetulkan. T2 pick up, T3 for selling. Macam tu. Kalau saya tak silap lah. Okay. Macam tu lah. Okay. Untuk M+ silver, ini cash upfront. Kalau tak ada duit dalam account, tak trade lah. Okay. Kalau ada duit dalam account, baru boleh trade. Apa yang kita masukkan, contohnya kita masukkan 1,000, M+ akan hold 40%. 40% pula. RM40 lah lebih kurang. RM40 lah. M+ akan hold lebih kurang RM40. Tujuan dia adalah untuk tolak nanti sekiranya kita dah mula buat jual beli. Okey, kita dah mula buy, dah mula sell. Bila duit tu dah bertukar jadi saham, M+ dah tak boleh nak tolak. So dia hold siap-siap awal-awal daripada deposit tu untuk tujuan tolak brokerage fee macam tu. Okey. So ini yang paling utama sekali, tools. Nak cakap peralatan ni dia adalah duit kan. Dia kalau tuan-puan perasan, saya punya e-book yang terbaru tu, sekejap saya tunjuk sikit lah. Bursa Traders. Yang e-book yang terbaru ni kan. Mana dah? Ni senjata day traders ni. Saya buka sikit. Actually maksud senjata ni sebenarnya bukanlah senapar ke apa semua. Senjata yang utama sekali, okey, senjata yang utama sekali yang tuan-puan perlu ada untuk trade adalah modal. Okey. Apa yang Warren Buffett cakap, rules number 1, never lose money. Okay, never lose money. Rules number 2 dalam investing ke dalam trading ke, never forget rules number 1. Kan saya kena tulis sikit lah tuan-puan tak ni sangat kan, tak berapa jelas kan. Okay, Warren Buffett cakap macam ni. Investing lah kan, dalam investing apa yang Warren Buffett cakap, ini famous ni. Dia cakap rules number 1, never lose macam tu never lose money. Betul tak saya punya ejaan tu? Loss ke lose? Loss Okay, never lose money. Rules number 2, never forget. Rules number 1. Okay, so apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang Warren Buffett cakap, tak kisah selagi mana kita hold berapa tahun pun, asalkan kita tak kehilangan modal, itu bukan menjadi kesalahan. Okay, kita nak jadi investor, incidentally investor ke, nak memang dah terpaksa kan 2-3 tahun kena hold, dia bukan kesalahan. Yang jadi kesalahan adalah apabila kita lost money. Sebab apa tujuan kita nak trade? Apa tujuan kita melabur? Untuk gandakan kan? Untuk gandakan kita punya modal. Kalau
kita nak fast trade tapi makin trade makin loss, makin trade makin loss. Daripada 10,000 jadi 5,000, daripada 50,000 jadi 7,000. Mungkin kalau ada 100,000 tiba-tiba tinggal 20,000. So what is your purpose of trading kalau macam tu? Adakah apa yang Dr. Azizan cakap, kalau dah setahun pun bekerja tak jadi jutawan lagi, korang buat apa, isi masa lapang macam tu kan, lebih kurang. So apa yang paling penting, kita follow apa yang Warren Buffett cakap, seorang billionaire yang memang obviously dia memang legend dalam investing dan tak ada orang boleh copy dan challenge dia setakat ni. Ini yang dia amalkan, never lose money and then never forget rules number 1. Tak kisah kalau let's say tuan-puan dah tersangkut dekat mana-mana kan, cuba elakkan kehilangan duit tersebut. Macam mana nak elakkan daripada kehilangan duit tersebut? Tengoklah beberapa cara, sama ada nak buat averaging ke, tapi averaging very dangerous kalau salah cara. Okay? Kena cara okay, salah cara KO. Itu masalah ni, averaging. Okay? Tapi jangan terlampau cepat nak cut loss, sebab kalau kita terlampau cepat cut loss tanpa kita ada trading plan yang betul, kita akan lost money and loss and keep losing. Okay? Even kita profit pun tak akan cover balik yang kita dah lost banyak kali tu. Okay? So kena sentiasa ingat, tujuan kita adalah nak gandakan modal. Kalau modal asyik berkurang, something wrong somewhere. Kena tengok balik. Okay? Flash balik ke belakang, buat muhasabah sikit, tengok balik kalau ada journal ke apa semua, apa kesalahan yang kita buat. Biasanya kalau traders ni, kesalahan yang paling utama adalah kita emotional. Okay, kita emotional. Itulah kesalahan yang utama lah kan. And then kesalahan yang selalu yang lain-lain yang kita buat adalah kita tak ada trading plan pun. Bukan nak cakap tak ikut trading plan. Tak ada pun trading plan. Kita punya trading plan adalah beli apabila orang lain beli dan jual apabila orang lain jual. Masalahnya orang lain beli kat bawah, kita beli kat atas. Orang lain dah nak jual, kita pergi beli kat situ. Okay? Macam AP sekarang bukan masa untuk buy dah. Okay? Sebab dia dah naik tinggi. Tapi tengok besok macam mana. Kalau untuk short term FIFO, mungkinlah kalau nak dapatkan sikit-sikit, okay. Nak dapatkan beberapa bit, okay. Tapi orang lain dah masuk dari bawah lagi. Okay? Orang lain dah masuk dari bawah lagi. Tapi besok kita baru nak masuk, kena hati-hatilah. Dia ada trading plan masing-masing. Jadi trading plan tu kita kena jelas. Trading plan setiap orang tidak sama. Kalau macam saya kan, saya trade short term. Okay, saya trade short term. Apa yang saya masuk, saya dah cukup saya punya target, saya keluar lah. Saya tak kisah sama ada dia naik lagi ke, dia nak terjun ke apa semua, tak. Saya tak kisah. Yang penting bila saya dah cukup saya punya target, okay. Saya dah cukup dah. Saya tak kisah dah apa yang akan berlaku selepas itu. And then saya akan cari next counter. Okay, next counter yang saya kaji, yang mengikut apa yang saya kaji, dia ada possibility nak naik. And then tak semestinya hari ni masuk besok naik terus. Tak semestinya. Sebab dalam pasaran saham ni, yang paling berharga adalah masa. Okay, yang paling berharga adalah masa. That's why kalau dalam grup saya selalu cakap, sabar itu duit. Okay, dan benda ni memang betul-betul. Memang betul-betul dan bukan main-main lah kan. Dia seriously, dia macam tu. Dalam pasaran saham ni, kalau kita tak sabar, kita akan kehilangan banyak duit. Tapi kalau kita sabar, itu adalah duit. Okay, dalam pasaran saham lah kan. Even Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam Al-Quran, fasbir sabran jamila, dalam surah Al-Ma'arij kan. Bersabarlah sesungguhnya sabar itu cantik. Macam mana cantik itu? Kalau kita untung disebabkan oleh kesabaran, adalah kecantikan dekat situ kan. Bukan kelas tafsir. Okey. Macam tu lebih kurang. So, yang pertama sekali nak cakap sebagai tools pun tak juga, tapi sebagai senjata lah kan. Senjata yang paling utama yang kita kena ada adalah modal. Kalau kita cuma ada 1,000, macam mana cara kita nak set kita punya trading plan dan kita punya trading plan yang sesuai dengan modal yang kita ada 1,000. Okey? Kalau 1,000, adakah sesuai untuk kita rempit? Adakah brokerage fee yang di-charge dengan modal 1,000 tu berbaloi? Contoh kan, keluar masuk dah RM40. Modal ada 1,000.
untung RM50 kita dah keluar. Berbaloi ke tak macam tu? Okey. Kena set betul-betul. Okey. Kalau kita ada modal RM20,000, berapa lot yang sepatutnya kita beli? Kan? Kalau kita ada modal RM1,000, berapa lama kita nak hold? Kan? Kalau kita ada modal RM100,000, berapa banyak profit yang kita nak ambil? Berapa persen daripada keuntungan yang kita dapat? So every level is different. That's why kita kena tahu dekat mana kita punya level. Okay? Memang berbeza lah kan. Kalau poket tebal dengan poket nipis ni lain. Dia punya trading style dia memang berbeza. Tuan Amiruddin cakap image kabur. Mungkin internet tuan kot. Sebab saya punya komputer okey. Saya punya Facebook okey. Okey. Kabur ke terlampau bercahaya? Nampak terlampau bersinar-sinar ke, berseri-seri. Okey. So, apa tools lain yang tuan-puan perlu ada? Saya bahagikan kepada dua. Yang pertama sekali, tidak boleh tidak, tuan-puan kena ada phone. Ini memang wajib lah kan. Orang Malaysia ni tak sah kalau tak ada phone, kecuali memang betul-betul tak mampu. Okey. Kalau memang betul-betul tak mampu, barulah tak ada phone. Kalau normal-normal, kalau rakyat marhain yang biasa-biasa kan, yang apa istilah dia, B40, M40, saya tak berapa jelas sangat. Memang wajib ada phone. Even budak sekolah sekarang pun mesti kena ada phone, sebab dia orang kelas pun dah dibuat secara online kan. Sebelum ni kan kelas pun dah dibuat secara online. Ada pakai phone, ada pakai laptop. Tapi kalau yang tak mampu nak guna laptop, pakai phone je lah kan. Mungkin pinjam mak ayah ke kan. So basically satu rakyat Malaysia akan ada satu phone minimum. Okay, minimum. Rata-rata ada kajian yang saya baca, purata kalau dikira keseluruhan rakyat Malaysia yang ada nombor telefon, sebab nombor telefon kan kita daftar atas nama kita kan dengan IC kan. So ada data lah benda tu dikira. So purata seorang rakyat Malaysia ada 2 nombor telefon. Purata. Okay, purata. Seorang rakyat Malaysia ada 2 nombor telefon. Mungkin nombor telefon wife, okay. Yang satu lagi nombor telefon wife yang kedua, macam tu. Mungkin lah kan, contoh. Okay. And then itu yang paling basic phone. Kenapa kita kena ada phone? Sebab sekarang memang berbeza daripada trading tahun sebelum tahun 2010. Sebelum tahun 2010 belum ada lagi online punya trading system. Kalau sekarang even M+, kita ada M+ apps, okay, mobile apps. So saya ingat saya tak perlu tunjuk lah kan, tuan pun tahu kan M+ punya mobile apps kan. Mungkin saya cari dekat sini, ada kod mobile apps. Boleh buka Play Store kat ni. So M+ pun dah ada mobile apps. Mobile apps ni sejak saya buka akaun CDS M+ memang dah ada dah sebenarnya, tapi dia dah upgrade lah. Dia dah upgrade, dah makin canggih. So dekat sini pun kita dah boleh masukkan duit, keluarkan duit, tekan buy, tekan sell, tengok chart, pilih counter-counter apa yang kita nak pilih. At least kita dah boleh trade dah. Okay? Ini yang paling basic. Tapi personally saya tak begitu saja sangat sebenarnya tuan-puan trade gunakan phone, sebab kalau seriously nak trade gunakan phone, sama juga, kena bagi masa juga, kena fokus. Lagi satu, dekat mobile apps banyak data yang tak ada berbanding web browser. Mana dah hilang dia punya tu. Besarkan ni. Web browser. Okay. Dekat mobile apps banyak data yang tak ada. Okay, banyak data yang tak ada. So kalau nak tengok yang full punya, better kena guna software jugalah. So that's why kalau nak upgrade sikit lah kan, daripada mungkin starting mungkin kita belum ada laptop dan sebagainya kan. So mungkin nak next step, sebaik-baiknya kalau sekiranya tuan-puan ada komputer. Okay, komputer ni tak kisahlah sama ada nak pakai komputer ni kan, ada 2 jenis kan, nak pakai desktop ke ataupun nak pakai laptop ke kan. Laptop ni pun ada banyak macam-macam, ada HP, ada Acer,
ada apa ni, Apple kan, MacBook, macam-macam lah. Cuma kalau M Plus dia pakai Internet Explorer yang lama, so kalau MacBook tu kena pakai apa dia panggil parallel punya tu. Adalah beberapa saya punya rakan-rakan yang pakai Apple. So memang dia pakai parallel, kan, pakai parallel. So benda ni kalau seriously nak jadi full time traders, memang nak kena ada laptop juga. Okay, memang nak kena ada laptop juga. Unless kalau memang tuan-puan memang tak dapat nak buka lah, okay? Tak dapat nak buka. Contoh kerja offshore ke, ataupun kerja atas kapal terbang ke. Kapal terbang ada internet tau sekarang. Ada flight international flight kan, ada internet. Tapi saya tak tahulah boleh trade ke tak kan. Gunakan dia punya internet tu. Mungkin dia pakai internet yang apa, internal punya internet je kot, local net kan, untuk tengok movie dan sebagainya. Tapi saya tak sure. Okay. Sebaik-baiknya ada komputer ataupun ada laptop lah. Sebab dari segi web platform, okay, platform yang kita nak tekan tu, buy, sell, data apa semua, kita nak tengok chart dan sebagainya, memang totally different kalau sekiranya tuan-puan compare kan. Personally memang saya compare apabila kita gunakan phone dan kita compare apabila kita gunakan desktop yang full version, memang different. Okay. Bukan setakat paparan dia lah, paparan pun different lah sebab kecil kan kalau dekat phone. Kalau komputer ni dia lagi besar. Dari segi fungsi platform tu sendiri, kita panggil platform lah kan, memang berbeza. Okay, dari segi fungsi platform tu memang berbeza. Especially kalau sekiranya tuan-puan nak tengok chart. Kalau M Plus punya mobile apps, dia punya chart masih lagi yang chart yang delay. Okay, dia delay sehari. Itulah masalahnya, dia delay sehari. Kalau sekiranya tuan-puan nak tengok chart yang betul-betul punya, kena gunakan yang full version lah, kena buka dekat laptop ataupun desktop. Tapi kalau macam saya tak guna sangat yang built-in punya M Plus punya chart. Saya lebih suka gunakan Trading View. Kalau tuan-puan perasan lah kan yang ni, Trading View ni. Okay, saya suka gunakan Trading View sebab Trading View ni function dia banyak, and then kita boleh buat kita punya customer indicator dan sebagainya, so dia agak menarik. Okay, and then charges dia pun setahun dalam, kalau yang pro dalam 400 lebih je, okay, setahun lah. Okay, bawah daripada 500. Okay. Oh ni yang komen tadi ni, tak sabar kan, tak sabar. Sabar ni benda yang paling susah nak buat. Especially bila dah nampak harga naik, kita tak sabar. Tak sabar nak entry, tak sabar nak cut profit. Okay. Cut loss pandai pula kita sabar kan. Kadang bila dah loss tu, kita biar je lah dengan harapan dia akan naik balik. Tapi tak salah sebenarnya cara tu. Sebab Warren Buffett pesan, never lose money. Biarlah nak tunggu setahun ke 5 tahun ke 10 tahun. Yang penting modal kita tak hilang. Cara tu tak salah. Cuma kita kehilangan masa lah. Okay, masa. Mungkin kalau ada modal lain tak ada masalah lah. Boleh trade yang lain lagi. Gunakan modal lain. Okay. Doakan saya kaya dulu. InsyaAllah saya subscribe. Okay. Tak wajib pun subscribe. Cuma kalau nak lebih maju selangkah ke hadapan, better gunakanlah kan. Macam tu. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma ahli-ahli group yang ada dalam group online coaching ni, mereka dah ada dekat satu level yang lain. Kalau compare dengan yang belum masuk group lah macam tu. So at least diorang nampak dah pergerakan tu dari awal. Okay. Laptop dengan desktop itu yang paling basic. Okay, at least sebab ramai yang bagi tahu saya nak trade, okay, saya nak jual beli saham, tapi saya tak ada laptop. Especially dulu saya ada buat kelas kan, beberapa kelas. Dia orang cakap wajib pakai laptop tak, wajib bawa laptop tak, sebab saya tak ada laptop. Saya punya jawapan adalah, kalau sekiranya tuan-puan serius, okay, tuan-puan serius nak sukses, nak belajar, tak kisah nak pinjam ke,
Tapi jangan curi lah. Curi memang berdosa besar lah kan. Nak pinjam orang ke, nak pinjam adik-beradik ke, nak pinjam siapa-siapa, asal nak sewa pun boleh, asalkan dapat pakai untuk masa tu pun dah okey dah sebenarnya. Sebab kalau dia macam ni, dulu saya pernah jadi ejen insurans. Cerita je kan dulu tahun 2000 berapa tu 2011 2010 2011 macam tu lah. Agak dah lama lah, dah tak buat dah. Lama sangat dah. Saya dah serahkan semua saya punya klien kepada saya punya senior seuntung dia kan. Saya punya klien majority doktor. So saya dah serahkan semualah. Saya memang tak boleh nak fokus masa tu kan. So daripada training, sebab ejen insurans ni kan dia ada training, dia akan buat training yang berkala kan. So satu benda yang paling penting yang saya belajar adalah sekiranya kita tahu kan, sekiranya orang letak pisau kat leher kita, okay? Orang letak pisau kat leher kita, nyawa kita on stake. Maksudnya nyawa menjadi taruhan, dan dia cakap macam ni, kalau kau tak cari 10 klien pada hari ini, aku potong leher kau. Kita pergi cari tak 10 klien? Hari itu on spot. Sampai merayu-rayu pun kita akan cari klien tu sampai dapat. Sebab nyawa menjadi taruhan. Macam itulah konsep nak berjaya. Kalau sekiranya tuan-puan nak berjaya dalam pasaran saham kan, tuan-puan akan spend untuk belajar siang malam, tak kisah yalah, maksudnya kita bagi extra effort lah. Kita akan bagi extra effort untuk berjaya, sebab kejayaan itu menjadi wajib bagi kita. Kalau contoh dalam situasi macam tu, contoh kan, orang letak pisau kat leher kita cakap, kau kena trade dengan bagus kan untuk dapat ni, at least 20% sebulan pun dah okey dah, letak pisau kat leher. Kena trade at least 20% sebulan. Belajarlah macam mana pun. Kita akan, masa itulah barulah kita akan begitu serius sekali. Sebab kalau tak belajar, leher kena potong. Macam tu. Kalau tak capai tahap sampai macam tu sekali, maksudnya kita tak serius. Okay, maksudnya kita tak serius. So, dalam buku saya yang sebelum ni, Pejam Celik Saham, saya ada bawa satu kisah. Orang tua ni, bukan orang tua, seorang businessman. Okay, seorang businessman lah. Nama lah businessman, tapi dia punya bisnes selalu jatuh bangun. So, tak berapa nak sustain sangat. So dia pergilah jumpa, dia tanya-tanya orang lah, siapa yang boleh bagi nasihat kepada dia tentang kejayaan yang boleh sustainable, tentang macam mana dia nak boleh berjaya supaya dia dah tak jatuh bangun dah. Okay? Jadi orang suruh dia jumpa pakcik ni. Okay, pakcik ni, dia pun pergilah jumpa pakcik ni kan. Saya tak tahulah cerita ni rekaan ataupun cerita betul, tapi saya rasa lebih kepada pengajaran je lah, lebih kepada cerita yang berunsurkan nasihat je lah kan, lebih kurang macam tu. Dia pun pergi jumpa lah pakcik ni. Pakcik ni cakap, okey, kalau kau nak berjaya, kau pergi masuk dalam sungai. Kebetulan ada sungai kat depan tempat dia jumpa pakcik ni kan. Okey, pergi masuk dalam sungai tu. Okey, pergi masuk. Dia tak bagi arah lain dah, dia bagi arah tu je, pergi masuk dalam sungai tu. So orang tu pun berjalan lah. Okey, yang businessman ni pun, dia pun berjalan masuk dalam air. Makin lama makin dalam. Makin lama makin dalam. Sampailah satu tahap air dah berada pada hidung dia, dan dia dah seolah-olah dah, bukan seolah-olah dah, memang dah nak lemas dah kan, sebab air dah sampai ke hidung. And then dia tunggulah sebenarnya apa arahan yang pakcik ni, orang tua ni nak bagi kan. Nak suruh menyelam ke, nak suruh berenang ke. Orang tua tu tak cakap apa. So bila dia dah macam nak lemas lah kan, lepas tu dia patah balik. Okay, dia patah balik, dia naik. Dia pun pergi dekat pakcik tu, dia marah lah kan. Kau ni dah kenapa kan? Tak cakap sepatah pun nak suruh aku mati ke macam mana? Then, dengan segera orang tua ni cakap, apakah perasaan kamu apabila kamu lemas tadi? Adakah kamu rasa betul-betul nak bernafas? Adakah perasaan masa kita dah berada, hidung dah tenggelam dalam air tu, adakah rasa satu urge ataupun satu keinginan nak bernafas dengan begitu kuat sekali? Sebab dah masuk dalam air kan, kita nak kena tarik nafas kan. Nak tarik nafas tak boleh sebab duduk dalam air, kena keluarlah daripada air tu. Okey, bila keluar daripada air tu baru kita boleh bernafas. Dia cakap
rasa lemas lah sebab dalam air kan, nak kena keluar lah daripada air tu. And then secara mudahnya, okay, lepas tu pakcik tu pun tanya dia, kalau sekiranya kamu dapat letak perasaan tu, perasaan yang sama, perasaan yang kamu wajib nak bernafas tu supaya kamu tak mati lemas, dengan perasaan nak kepada kejayaan, dengan rasa yang sama, kekuatan dia dari segi kekuatan perasaan nak kepada kejayaan tu sama dengan perasaan yang nak bernafas semasa kita duduk dalam air tu kan, nak sedut udara tu kan, kamu akan berjaya. Dia cakap macam tu. Okay? So maksudnya kejayaan ni dia bukanlah terletak kepada, memanglah teknik tu penting kan, teknik tu memang penting, ilmu pun memang kena ada, tapi yang paling penting adalah sebenarnya adalah keinginan ataupun something yang drive kita untuk berjaya. Okay? Once kita dah tanamkan semangat tu ataupun keinginan yang kuat, ataupun orang panggil kalau pergi kelas-kelas motivasi dan sebagainya, orang panggil sebagai big why lah kan, big why. Why macam tu kan. Okay? Kalau saya lukis, tulis kat sini, big why. Okay? Why besar kan, kenapa nak berjaya kan, kenapa nak berjaya. And then kita kena ada perasaan nak berjaya tu dengan begitu kuat sekali. Kalau boleh sama kuat dengan wajibnya kita bernafas, memang pentingnya kita bernafas ni, begitulah kita nak kepada kejayaan, barulah kita akan berjaya. Sebab apa? Kita dah condition kita punya subconscious mind untuk berjaya siang malam. Kita nak berjaya. Automatically, badan kita automatically akan berusaha untuk mencapai matlamat yang kita dah tanam tu tadi. Tiba-tiba dah jadi pakar motivasi daripada malam ni. Okay? Macam itulah lebih kurang ceritanya. Okay? So, jauh betul kan pusingnya. Tiba-tiba daripada hardware jadi big why. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi software pula, apa yang tuan-puan perlu ada? First, tuan-puan kena ada trading platform lah. Okay, trading platform. Trading platform ni wajib ada sebab dekat trading platform sahaja tuan-puan boleh tekan buy and sell, boleh buat deposit, boleh buat withdrawal. Okay, and then boleh buat kajian saham jugalah dekat trading platform. Kalau untuk intraday memang saya heavily saya pakai trading platform sebab saya nak tengok banyak data-data yang ada dekat trading platform tu. Okay. Yang kedua, kita kena ada charting platform. Okay, charting platform. Charting platform ni tak kisah apa-apa yang tuan-puan rasa berguna lah. Okay, contoh kan, kalau dulu saya pakai Bursa Station, tapi bila dah expired saya tukar pergi TradingView sebab TradingView dia lagi murah. Okay, TradingView dia lagi murah. And then saya pakai TradingView. So tak kisah, kita tak kisah mana-mana je charting platform, mana-mana yang tuan-puan nak. Okay, trading platform ni apa yang kita tekan buy and sell. Charting platform adalah tempat yang kita buat kajian saham dan sebagainya. Okay, and then selain daripada yang ni saya panggil charting platform. Yang M plus tu saya tak buka pula. Okay, yang M plus tu saya bagi sebagai trading platform. And then lain-lain adalah laman web yang penting. Okay, laman web penting ni banyak lah. Contoh macam Bursa Malaysia. Okay, laman web saya tulis kat sini laman web lah. Okay, bursamalaysia.com, Malaysia Stock Biz. Okay, Bursa Marketplace, i3 Investor, market.ft.com. Apa lagi? Mungkin tuan-puan boleh rujuk laman web AI Saham untuk tengok counter-counter yang filter tu kan. Banyak lagi lah ya, pelbagai laman web yang ada yang tuan-puan boleh rujuk. Dan jangan lupa benda-benda free. Okay, jangan lupa benda-benda free sebab kalau sekiranya tuan-puan nak belajar, banyak ilmu-ilmu free yang telah di-share dekat YouTube dan dekat Google, dekat Facebook pun banyak. Kalau contoh kita nak belajar tentang apa? Movie average kan? Buka je YouTube, type je movie average. Dan benda ni tak ramai orang manfaatkan. Okay? Movie average. Berlambat-lambat video pasal movie average sahaja. Okay?
kenapa ramai orang excited nak share benda-benda ni dekat YouTube? Sebab YouTube bayar. Itu je sebenarnya kan. YouTube bayar. So kalau dah ada ramai viewer dekat video tu, dia orang dapatlah commission. Macam saya kadang ada juga YouTube bayar kan. Kadang-kadang banyak juga. Okay. Tapi bukanlah tu matlamat dia kan. Yang YouTube bayar tu syukurlah dapatlah rezeki kat situ. Tapi kalau macam saya share sebab saya memang nak share. Kita nak ilmu tu berkembang. So at least orang lain tahu apa yang kita tahu. Tapi tak adalah nak share semua benda kan. Sebab saya nak belajar pun saya bayar yuran kelas kan. So benda-benda yang berbayar tu saya tak share lah. Okay. Itu lain cerita lah kan. Itu masuk grup baru kita share lah kan. Itulah notifikasi Telegram muncul di live. Korang tak dengar saya punya live ni malam ni. Tak menarik kot topik ni kan. Okay. Macam tu. So selain daripada laman web penting yang ada beberapa apps yang tuan-puan boleh install dekat phone. Kalau apps ni contoh kalau M+ tu dia ada mobile apps lah kan. M+ punya mobile apps. And then boleh install juga calculator. Contoh kalau nak kira brokerage fee dan sebagainya, macam saya pakai My Stock Calculator. And then kalau nak tengok saham-saham yang ada filter, boleh gunakan Stock Hunter ataupun KLSE Screener kan. Macam Mahir Saham pun ada, Mahir Saham Apps, apa lagi ya? Adalah banyak sangat application yang ada, apps yang tuan pun boleh gunakan. Tapi tengoklah, kalau tak pakai tak perlulah install kan. Install hanya yang kita pakai sahaja. Kadang biasanya kalau kita di peringkat awal ni excited sampai 60, tak adalah sampai 60 kan. 6 apps, 10 apps semua kita install. Tapi gunanya sekali je macam tu kan. Dia tak wajib. Tapi kalau ada boleh pakai macam itulah. Okey. Rusia dalam Rusia tak ada. Okay, itulah. So basically kena ada, dari segi hardwarenya kena ada komputer ataupun phone. Satu lagi yang paling penting juga, semua paling penting lah internet lah. Sekarang ni zaman internet. Okay, kalau tak ada internet memang tak boleh nak buat apa. Kadang-kadang sanggup mati current pun tak apa, janji internet ada. Kan. Okay. Selangor tak ada air boleh cari, tapi Selangor tak ada internet mati terus. Zaman sekarang internet adalah nyawa kan, lebih kurang lah macam tu. Okay, so sekejap saya tengok rakan-rakan dari grup. Kawasan tak ada elektrik, tak ada internet, habis. Saya kena beli generator sendirilah. Dulu masa saya kerja dekat klinik gigi dekat Luyang, dekat Kota Kinabalu Sabah tu. Kawasan tu kadang selalu tak ada current, dia blackout kan. Klinik tu memang ada generator sendiri. Kena isi petrol lah. Isi petrol, lepas tu tarik dia punya tu, generator tu kan bunyilah bising. Tapi itulah, tak ada cara lain kan. Tak ada cara lain. Ada elektrik baru boleh buat kerja. Tak ada elektrik, semua mesin-mesin nak drill gigi tu semua tak jalan. Okay. Malam ni saya ingat tak ada apa soalan, sebab dia lebih kepada sembang je malam ni kan. Sembang je. Sembang. Tapi saya cuba untuk content. Maksudnya even walaupun kita sembang, benda tu benda yang at least ada benefit lah. Okay. Saya ni bukan jenis orang yang macam mana nak cakap saya tak suka menyembang kosong macam tu. Kalau menyembang kosong, benda-benda yang macam saya rasa macam tak ada faedah sangat, saya kalau boleh secepat-cepat je saya lari. Sebab kita tak suka buang masa benda-benda yang tak ada kepentingan. Tanya counter boleh. Tanya counter insya-Allah kita buat besok Besok kita buat sesi diskusi counter. Okay, so saya ingat itu je yang saya nak discuss pada malam ni. Sekejap, saya nak share ada gambar hari tu yang saya
saya punya setup. Okay, saya punya setup. Saya share balik saya punya setup. Ya saya trade lah. Mungkin ahli-ahli group dia orang dah tengok dah saya punya setup. Rakan-rakan yang lain belum tengok kot. Mana saya cari balik. Ni. Jadi saya punya setup. At least saya ada sebelah kiri dan sebelah kanan untuk tengok platform, trading platform. M Plus platform. Sebab saya ada 2 tau. Saya ada 2 account. Saya ada 3 account tapi saya pakai 2 je. Yang warna hijau ni untuk Remiser. Yang ni yang Remiser punya platform. Remiser platform dia memang lengkap. Okay. Dia memang lengkap. And then Remiser boleh tolong tekan buy dengan sell untuk klien. Kalau klien tu ada masalah dengan platform lah. Tapi charge dia lain. Kalau Remiser tolong tekan, charge dia memang mahal sikit. Okay. Charge dia memang mahal sikit. Okay. And then dekat tengah-tengah ni selalu saya akan pakai untuk tengok chart. That's why kalau sekiranya tuan-puan tanya chart, okay, saya akan buka dekat sini. Then saya akan tengok. Tapi kalau saya sekiranya masa tu saya tak duduk depan chat, saya tak boleh nak reply lah. Okay, saya tak boleh nak reply. Macam hari ni agak busy sebab saya pun trade juga tadi. Saya tak sempat nak tengok chat tuan-puan punya chat lah. Tapi untuk ahli group sentiasa ada masa, insya-Allah. Untuk ahli group lah kan. Tapi kalau bukan ahli group tu saya tak boleh nak bagi perhatian lebih sangat lah. Okay. So sampai situ dahulu. Kok ada soalan kan, tapi macam tak ada apa sangat nak tanya ni kan. Doktor ada buat servis gigi lagi tak? Tak ada dah. Saya punya tangan pun dah berkarat dah. Sekarang pegang mouse je. Dulu pegang plier, pegang suntikan jarum tu kan. Lepas tu pegang drill, semua benda lah saya pegang. Saya dah tak nak menyakitkan orang dah. Sebenarnya kan kerja sebagai doktor gigi ni seronok. Cuma saya dari segi perasaan tu saya kesian. Sebab orang datang kat klinik dengan sakit. Orang datang kesakitan. Sakit gigi, kadang bengkak, kadang luka, kadang ada ulcer kan. Kadang banyaklah kalau tak sakit tak datang klinik. Itu memang fitrah manusia kan. Kalau tak sakit kita relax je. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis kan. 2 nikmat yang sering dilupakan. Okey, 2 nikmat yang Allah SWT beri kepada manusia yang sering dilupakan dan kita lupa nak bersyukur 2 nikmat ni. Nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. 2 nikmat tu. Masa kita sihat, kita tak bersyukur sangat. Bila kita sakit barulah kita rasa ya Allah seronoknya lah kalau tak sakit kan. Masa lapang, time kita tak busy, kita lupa. Kita lupa time kita tak busy. Bila kita dah sibuk yang amat-amat barulah kita rasa macam bestnya lah kalau sekiranya kita ada masa boleh berehat-rehat. So 2 nikmat ni yang sering dilupakan. Okay. So biasanya macam tu lah kan. Kalau tak sakit kita tak akan pergi jumpa. Especially jumpa doktor gigi lah. Orang cakap doktor gigi ni paling menakutkan dalam list perkara-perkara yang menakutkan. Doktor gigi ni lah yang paling menakutkan. Walaupun kebanyakan mostly lah saya boleh cakap almost 90% daripada doktor-doktor gigi adalah amat baik dan peramah. Tapi menakutkan. Dia menakutkan bukan sebab karakter doktor tu, sebab prosedur yang dia buat. Okey, sebab prosedur yang dia buat. Index, saya tengok sikit lah index untuk besok. Tapi jangan tanya counter tau. Malam ni bukan sesi untuk pertanyaan counter sebenarnya. Malam ni kita just nak discuss secara open. Tapi saya tengok sikit lah Okay, kalau tengok 4 hourly, index masih strong untuk menaik. Sebab dia ada dia punya arrow up signal ni kan. Arrow up signal and then candle index yang sebelah petang ada almost macam mana nak cakap, dia bullish engulfing lah. Dia engulf candle index yang sebelah pagi. Okay, pagi tu index drop. Tapi sebelah petang index naik balik. So dia engulf candle yang pagi tu. So ini menunjukkan yang indeks ada kekuatan untuk dia naik. Cuma dia ada resistance pada 1533 mata indeks. Kalau break itu indeks akan fly lah. Okay, fly lagi tinggi lah. Okay. Cuma short term ni cantik.
short term index cantik. Sebelum ni ada entry signal pada 4 hourly. Cuba kita tengok daily. Jadi okay, ada entry signal siap. So that's why dia sambung je lah. Saya expect index akan terus naik lah macam tu. Gacat tanpa kat dinding. Gacat ni dah lama saya tanpa kat dinding tu. Saya print yang besar. Apa ni nama? A3 dia punya size tu. Trading view bagus. Dia ada screener. Screener kita boleh set. Okay, kita boleh set. Dan gunakanlah, jangan kedekutlah nak subscribe yang pro dan data sekali. Kalau tuan puan kedekut sangat nak subscribe data dan nak upgrade pergi pro, tuan puan tengoklah nanti. Disebabkan berkira nak upgrade pro tu lah nanti kita loss disebabkan oleh delay 15 minit. Dalam trading, ketepatan masa tu, dia punya data entry tu very crucial, amat penting. Kalau terdelay, mungkin disebabkan oleh platform hang kadang, M+ kan pandai hang juga kan kadang-kadang. Tapi kalau chart yang trading view ni, kalau kita tak ambil yang data tu, dia totally different dengan kita buat kajian masa sebenar. Kalau kita gunakan yang delay 15 minit. Kalau betul-betul seriously nak trade dan nak buat duit, memang kena korban sikit lah. Okay, kena korban sikit. So itu tools yang penting lah. Guna trading view tak tahu lagi, boleh tengok saya punya YouTube. Okay, sekejap saya share saya punya video-video yang ada kat YouTube. Okay, YouTube Studio. Ini saya share dulu semua tajuk-tajuk. Kalau tuan puan pergi dekat saya punya channel, nama channel tu nama saya lah, Zulizzi Nordin. Ni ada muka saya kat sini. Ni nama channel tu, Zulizzi Nordin. Tuan puan cari je trading view. Penerangan tentang trading view ada dalam banyak-banyak ni kan. Saya dah ada 113 video dah yang saya upload. Dan kebanyakan video-video ni macam mana saya nak cakap, saya cuba bagi dia sebanyak mungkin manfaat yang ada setakat mana yang saya boleh share lah. Okay, kalau benda-benda yang melibatkan detail untuk detail yang sepatutnya kena bayar yuran untuk masuk kelas belajar, saya tak share lah dekat public YouTube. Saya cuma share apa yang penting tapi basic yang kita boleh share sahaja. So kalau dalam saya punya channel ni, tuan puan cari je tutorial pengenalan. Okay, ni tutorial trading view part 1. Okay, setakat ni part 1 lah. Part tu saya tak buat lagi. Tapi saya dah buat dah sebenarnya part tu, cuma saya share kat dalam ahli group sahaja. Okay, klik je yang tu. Okay, buat masa ni saya punya channel ni baru ada 7.89 subscriber. Tuan puan tolonglah subscribe. Tambah sikit. Takkan apa ni Mak Yu je. Mak Yu Fadli Syami tu je ramai subscriber YouTube. Mana tahu kalau ada movie saham kan. Movie saham bursa drama bursa pula kan. Okay. Which one better? TV, BS dengan SI. SI saya tak pernah pakai. BS saya pernah pakai. Cuma saya prefer saya guna TV lagi. Saya tak tahu kenapa. Cuma TV ni bagi saya personally banyak function. Dan paling menarik sekali dekat trading view ni. Kalau sekiranya tuan puan tengok dekat sini. Sekejap saya tunjuk. Dekat bahagian skrip ni kan. Dia ada satu bahagian yang mana profile ke apa? Trading view bukan profile, script lah kan. Mana dah ni? Tiba-tiba saya macam tak jumpa cari. Dekat chat. Okay, dekat chat. Kalau tengok kan perpustakaan awam ni, okay, yang ini sebenarnya satu kelebihan sebenarnya berbanding dengan charting platform yang lain. Sebab dalam trading view dia ada pine script. Pine script ni kita boleh buat kita punya indicator sendiri. Kalau pada coding lah kan. Kalau pada coding kita boleh buat sendiri dan kita boleh publish. Okay? Tapi saya punya saya tak publish lah.
Saya punya kalau nak pakai kena bagi tahu saya lah. Okay? Kena subscribe lah. Ada lebih daripada 5,000 indicators yang custom made, yang bagus pun banyak, yang tak bagus pun banyak, yang tak berguna pun banyak, yang betul-betul berguna pun banyak. So tuan-puan kena pandai pilih. Ada lebih daripada 5,000 custom made indicator, pilihlah nak pakai yang mana. Antara nama-nama yang famous dekat TradingView yang memang top 10 lah kan yang buat indikator ni, yang ni Lazy Bear, Chris Moody, yang saya selalu tengok. Chart art ni saya jarang tengok. Ada satu lagi apa dah nama dia? Tak ada pula kat dalam ni. Harry Potter ni pun selalu Just Uncle ni jarang. Lazy Bear lah yang paling kerap buat indicators. Okay. Apa lagi? Tak jumpa lah nama yang saya selalu tengok tu. Saya cuba recall tapi tak sampai. Dia tak muncul. Quad Nomad. Quad Nomad. Kalau tuan-puan selalu tengok, ada dekat YouTube juga, dia ada post jugalah. Quad Nomad. Dia pun bagus. Dia punya apa ni, dia tunjuk step-step dia. Modal kecil tak berani nak beli. Okey, dia macam ni. Sekarang kita punya indeks belum lagi betul-betul bullish. Okey, dia baru je cuba nak recover daripada kejatuhan. So that's mean masih ada banyak lagi peluang yang kita ada untuk ambil masa ni untuk perkemaskan lagi kita punya skill and knowledge. Okey, dan tambah pengalaman. So jangan terlampau excited sangat nak masuk pasaran saham ni nak cetak duit. Yes, memang boleh cetak duit, tapi adakah dah cukup kita punya ilmu, pengetahuan? Adakah cukup mantap kita punya skill? Adakah dah cukup penuh ataupun dah cukup dah kita punya knowledge? Adakah dah cukup kita punya pengalaman? Bila dah okey semua tu, insya-Allah kita akan dapat buat duit. Tapi kalau tak cukup semua tu, mungkin dia akan on and off lah. Rugi untung. Masa tu adalah masa kita belajar. Okey? Kalau modal tak besar sangat, kena ambil masa yang lagi lama sikit lah untuk kita belajar. Sebab nak belajar tu pun perlu modal juga sebenarnya. Dan pembelajaran paling utama yang paling memberikan kesan kepada kita adalah melalui pengalaman kita sendiri. Okey, melalui pengalaman kita sendiri. Orang lain boleh pesan, buat macam ni, begini melalui pengalaman dia, tapi tak akan sama sekiranya kita melalui sendiri perkara tersebut. Okey, contoh kan macam orang cakap cili tu pedas, tapi bayangkan kita daripada kecil tak pernah makan cili, kita tak akan dapat imagine rasa pedas tu macam mana. Okey, contoh je lah, contoh yang ekstrim lah. Okey, ataupun macam contoh orang cakap buah peria, okey, buah peria pahit. Tapi kita tak pernah makan buah peria tu dan tak pernah rasa pun dia punya pahit dia. Macam mana kita nak appreciate rasa pahit tersebut? Macam tu. So sometimes pengalaman sendiri jauh lagi bermakna daripada pengalaman orang lain. Okay? Tapi kita kena belajarlah daripada pengalaman orang lain. Okay? Jatuh bangun orang lain kita kena belajar juga. Kebanyakan billionaire yang berjaya, billionaire dekat peringkat dunia global, mereka akan baca tidak kurang daripada 50 hingga 200 buku yang melibatkan biografi. Macam Warren Buffett sendiri kan, beratus-ratus buku dia baca. Even Bill, apa nama tu? Microsoft tu. Apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah nama dia. Bill Gates. Even Bill Gates pun keria kuih. Itu betul lah, buah peria. Bill Gates pun baca tidak kurang daripada 100 kalau saya tak silap buku biografi. Sedangkan dia sendiri adalah ikon. Dia sendiri adalah philanthropist. Someone yang very successful, yang memang sepatutnya orang lain baca buku tentang dia kan, tentang biografi dia. Tapi dia baca buku tentang biografi orang lain. Apa maksudnya? Kita banyak belajar daripada kisah orang lain. Okay? Kehidupan orang. Kehidupan seseorang manusia tidak akan sama, dan kisah perjalanan jatuh bangun seseorang manusia
tidak akan sama. So macam mana dia bangkit, macam mana dia jatuh. So benda tu akan memberikan kita idea, akan memberikan kita pengalaman secara tak langsung kan. Apabila kita tengok orang lain punya pengalaman. Tapi dia memang tak samalah dengan pengalaman kita jatuh bangun sendiri macam tu. Okay. So sebelum saya berceloteh tak berhenti ni, better kita stop. Saya ingat tak ada soalan kot kan? Tak ada soalan kot. InsyaAllah besok macam biasa pukul 9.30 malam kita akan buat sesi live untuk discuss counter-counter. Saya akan buat dekat group lah. Okay. Yang ni saya buat dekat page. Dekat page ni dia open. So kalau open ni kadang ada benda yang kita kena filter sikit lah. Tak boleh nak open sangat. So insyaAllah besok malam kita akan jumpa nanti live. Sekiranya dia panjangkan umur, dia murahkan rezeki kan, kita discuss counter-counter lah. Tak ada dah kot soalan kan? Ada soalan? Tak ada. Subscribe TradingView Premium boleh kongsi 5 orang lagi jimat dan berbaloi. Yes. Boleh buka 5 device serentak. Bukan maksudnya boleh pakai 5 orang. Dia sebenarnya konsep dia kalau TradingView Premium boleh buka 5 device serentak. Kalau kita seorang ada 5 device, contoh komputer 2, laptop 1, telefon 2, dah 5 device. So 5 device tu boleh buka serentak. Okay. So kena make sure lah kalau 5 account untuk premium boleh buka 5 device serentak, seorang satu device. Janganlah dia buka kat laptop, lepas tu dia buka pula dekat phone, jadi dia dah makan 2 kota untuk orang lain. Kena adil lah kan. Macam tu. Okay. Okey lah. Saya ingat sampai di situ dahulu. Indeks boleh trade. Indeks boleh. Tapi bukan yang FBM ke LCI. Dia ada indeks hijrah. Hijrah tu syariah. Sebab dia dalam hijrah indeks tu hanya counter-counter yang patuh syariah sahaja yang diindekskan. Okay. Betul. Tuan Halim cakap guna duit lebihan. Tapi masalahnya kebanyakan orang Malaysia ni tak menyimpan pun, tak ada tabung sangat pun sebenarnya. On paper, yes, kena buat. Tapi realitinya jarang berlaku. Okay, realitinya jarang berlaku. So yang penting kalau ada duit, janganlah elakkan, at least elakkan jangan guna duit kecemasan itu je. Okay. Okay. Jatuh cinta kat TV. Lebih kurang lah. Actually ada satu lagi, dia cuba nak challenge TradingView. BitEat ke apa. Ramai Indonesian yang pakai. Okay. Hari tu saya ada dapat terima jemputan untuk dia cakap macam nak tolong promote ke semua, nak minta saya tolong promote ke sebagainya, tapi saya tak nak. TradingView dia web browser. So web boleh buka lah kat mana-mana. Asalkan boleh buka browser boleh lah. Even ada apps juga. Saya tak sure apps tu. Ada saya ada iPad. Saya dah install lah dekat apps, dekat iPad. Boleh. TV ada offer masa Black Friday. Ada. Black Friday. Saya beli hari tu premium Black Friday. Okay. Sampai situ dahulu. Okey, sebelum saya terlupa. Sebelum saya terlupa, insya-Allah pada 21 hari bulan November bulan ni dan 22 hari bulan November saya nak buat sesi online course menggunakan Zoom meeting untuk diskusi khas ataupun penerangan detail berkenaan dengan Elliott Wave. So personally, sebab saya dah guna Elliott Wave ni dah lama, personally saya rasa memang amat penting untuk tuan-puan gunakan Elliott Wave untuk trade. Bukan setakat nak gunakan untuk intraday, untuk short term swing pun boleh, long term swing pun boleh, even nak buat investment pun boleh. Okay. And then antara satu contoh yang betul-betul follow dia punya wave adalah Mr. DIY. Macam saya ada cakap hari tu masa discussion counter tu kan, saya cakap Mr. DIY ni tak masuk wave 3 lagi. Sekarang dia dah masuk dah wave 3. So jangan kejar lah. Okay. Jangan kejar. So dia punya tarikh dia pada 21-22 November. Yuran dia hanyalah 500 sahaja untuk 33 orang terawal sahaja. And then kalau dah lambat sikit,
kalau katakan yang 33 slot terawal tu dah habis, tuan-puan kena bayar yuran yang seterusnya 550, and then next habis barulah 600. So saya buka untuk 99 slot sahaja. Kalau sekiranya tuan-puan nak daftar, masuk je dekat sharing counter saham ni. Mungkin saya share ni link ni dekat bahagian komen dekat Facebook tu, nanti tuan-puan boleh tengoklah kat dalam tu. Sharing counter saham, scroll sampai jumpa ni Elliott Wave ni. And then saya dah sediakan nota-nota dan sebagainya, dan dah very detail lah, insyaAllah kita akan discuss dalam masa 2 hari. Sebenarnya topik Elliott Wave ni kalau nak discuss 1-2 jam pun dah habis sebenarnya. Cuma kenapa saya buat 2 hari? Sebab kita nak lebih kepada hand-ons. Saya nak supaya tuan-puan bila dah belajar Elliott Wave ni dah boleh buat sendiri dah. Okay, dah boleh buat sendiri dah. Dah pandai macam mana nak buat dia punya naik turun dia, apa semua, berapa wave yang ada, berapa dia punya potential, macam mana nak tahu adakah wave tu dah nak jadi bearish ataupun dah nak jadi bullish dan sebagainya. Okay, so untuk yang 21 dan 22 hari bulan ni belum ramai lagi, dah ada seat, dah ada beberapa lah, okay? Tapi belum ramai lagi, masih ada lagi seat, masih ada slot, bukan seat ni kerusi, belum ada slot. Masih ada slot. Sekiranya ada rakan-rakan lain yang berminat nak belajar, newbie pun tak ada masalah, beginner. Sebab Elliott Wave ni dia amat penting, okay? Dan dia asas. Okay, boleh jemput rakan-rakan lain lah untuk daftar sekali. Dia punya yuran kalau sekiranya tuan-puan pergi dengan MSTA punya speakers 2,500 ataupun ada yang charge sehingga 5,000. So saya buat ni just untuk, macam mana saya nak cakap, kita bagi yang very basic, yang memang saya akan kupas very detail, cuma kita charge yang very minimum, okay, untuk supaya bagi peluang kepada tuan-puan untuk belajar lah. Sebab kalau nak pergi kelas yang 2,500, yang 5,000, rasanya tak ramai yang mampu. Ada yang mampu cuma tak ramai. Okay, kalau 500 ni insya-Allah lah ada kemampuan. Okay, so sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Topik pada malam ni agak santai, saya bersembang je. So insya-Allah kita jumpa besok 9.30 malam untuk sesi diskusi counter pada dalam page, okay, bukan dalam page, dalam grup, okay, dalam grup komuniti Cerdik Saham. Sehingga berjumpa lagi, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.